شر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Chantiva 750 digunakan secara tradisional untuk melegakan sakit sendi dan otot. Mak, kenapa muram je? Mak risau sakit lutut mak ni. Jangan risau, Mak. Saya dah dapatkan tablet Chantiva 750 dari farmasi. Makanlah 1 biji sehari. Dapat legakan sakit sendi dan otot tu. Wah, bagusnya. Tablet Chantiva 750 melegakan sakit sendi dan otot. Hubungi 0376100030 untuk info. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera.
Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badlishah bin Alauddin. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman. Hari itu gugur air mata di wajahmu, hibah hati melepaskan di kau, bukan tidak rela. Hati seorang isteri kerana cintanya pasti berduka. Hakikat semua hamba akur dengan takdirnya. Jalan syurga menggamit setiap seorang istri. Tiada lagi teman untuk menaburkan budi. Jasad sebagi, tapi dian batin terus menyala pada sebuah amanah di sisi sang istri. Duhai sekali cinta hati Rasul yang teristimewa, oh Aisyah masihlah rasa pula air mata di usia muda. Terus melangkah ke jalan jihadmu, yang pergi jasadmu kan cipta semangatmu. Cipta menimbau sejarah sirah ummahatul mukminin. Oh Aisyah Humairah,
aktifkan pakej iklan promosi 2023? Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih Peter. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Bertaluk kepada permanen syarat. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Tawau 100.7 FM. Masjid Negeri Pahang. Masjid Negeri Pahang yang pertama telah dibina pada tahun 1888 di Kuala Lipis, sewaktu Kuala Lipis menjadi ibu negeri Pahang. Masjid yang lebih dikenali sebagai Madrasatul Firdaus adalah bangunan tertua di Kuala Lipis. Ia telah dibina oleh seorang saudagar dari Yaman yang bernama Habib Hassan. Beliau telah mewakafkan tanah untuk pembinaan masjid ini. Pada asalnya, atap masjid diperbuat daripada papan. Masjid ini telah dijadikan Masjid Negeri Pahang kerana Kuala Lipis merupakan ibu negeri Pahang pada tahun 1898 sebelum ia dipindahkan ke Kuantan pada tahun 1955. Menurut cerita orang tua-tua, salah satu keistimewaan dan keajaiban masjid ini ialah ia tidak pernah ditenggelami air walaupun bandar Kuala Lipis telah beberapa kali dilanda banjir besar sehingga diisytihar darurat. Kedudukan masjid di tebing Sungai Jelai juga tidak terjejas walaupun banjir melanda pada tahun 1926 dan 1971. Imam pertama masjid ini bernama Imam Awang yang berasal dari Indonesia. Manakala anak tempatan yang pertama menjadi imam ialah Imam Kawi yang merupakan imam kedua masjid ini. Pada masa itu, gaji para imam dibayar dengan menggunakan wang kutipan zakat. Imam yang pertama menerima gaji daripada kerajaan ialah Imam Saleh bin Husin. Pada tahun 1980, pengurusan masjid ini telah diambil alih oleh masyarakat India Muslim sehinggalah sekarang dan pada ketika ini, masjid ini dikenali sebagai Masjid India. Masjid Negeri Kuala Lipis adalah aset penting negeri Pahang yang wajib dipelihara. Adalah baik jika reka bentuknya dikekalkan agar nilai estetika masjid bersejarah ini tidak terhapus. Kuala Terengganu 100.2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk petang ini Alhamdulillah kita akan bersama untuk jam kedua ini bersama Tariq An-Nur Jalan Cahaya, dan Alhamdulillah untuk petang ini kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media untuk anda boleh tonton di situ. Dan soalan pertanyaan kita akan buka talian WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk petang ini Alhamdulillah kita bukan saya seorang, Alhamdulillah ada tetamu yang bersama kita pada petang ini bersama Tuan Rizal Rashid,
jurulatih komunikasi kita. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datin, apa khabar Datin? Baik, Alhamdulillah. Tuan sihat ya? Alhamdulillah sihat, luar biasa Datin. Dengan suara Datin lagi semangat kita petang ni, insya-Allah, dengan penonton-penonton dan pendengar-pendengar lagi semangat kita petang ni, insya-Allah. Insya-Allah, alhamdulillah, bersama Tuan Rizal Rashid untuk petang ini yang anda juga banyak maklumat atau ilmu yang kita nak dapat. Setiap kali mesti adalah tipsnya, mesti adalah something yang kita boleh buat dalam kehidupan kita bersama Tuan Rizal tentang komunikasi bersama orang lain, insya-Allah. Dan untuk petang ini kita akan bercakap tentang bercakap dengan adab. Mungkin untuk waktu ini sebagai mukadimah Tuan, apa itu bercakap dengan adab? Okey, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Datin, kepada semua rakan-rakan, sahabat-sahabat pendengar yang dihormati dan didoakan dengan kebaikan, alhamdulillah kita rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin ni kita dapat bersiaran petang ni bersama-sama, dan kita juga rasa syukur Datin sebabnya ramai rakan-rakan kita yang setia bersama-sama. Kita ada Tuan Yasir Arafat, Tuan Azinuddin, Puan Roskia, dan untuk makluman Datin, kita tengok juga previous punya sesi kan Datin, ada rakan-rakan kita siap tulis di komen. Maksudnya mungkin ada rakan-rakan kita yang tengok mungkin tak sempat nak tengok semua, dia bagi khulasahnya dekat komen. Saya dapat tengok Puan Sarifah Kasim tolong tuliskan, masya-Allah. So terima kasih sekali lagi, dan insya-Allah petang ni kita nak bincangkan satu topik tentang bercakap dengan adab. Tapi sebelum tu, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita recap macam biasa lah Datin. Kita nak recap apa yang telah kita pelajari tempoh hari, dan kepada rakan-rakan yang mungkin baru sahaja mendengar Radio Kim pada petang ni, anda kena dengar sampai habis. Sebabnya apa? Sebabnya topik ni saya bawa special ni Datin. Saya bawa ada dua prop. Satu, lagi saya nak explain. Yang kedua ni kepada rakan-rakan yang sedang menonton dan mendengar, saya nak bagi dengar dia punya bunyi dulu. Apa bunyi dia ni? Apa bunyi dia tu? Tet. Dan satu lagi Datin, kita nak so sebenarnya di tangan saya ada dua device. Satu kotak, satu kotak antigen rapid test oral fluid COVID-19, dan satu lagi termometer kalau kita demam. So kenapa kita nak bawa dua ni? Sebab yang pertama ni, ini adalah satu device untuk kita tahu masa bila kita demam, right? Yang kedua ni, COVID test ni kita nak tahu kita ni positif ataupun tak, right? Jadi sekarang ni kita nak bahas adab ni. Kadang-kadang kita tak tahu, aku ni cakap ada adab ke tak kadang-kadang kita tak tahu when enough is enough. So petang ni insya-Allah kita akan bahas tentang apakah 5 ciri-ciri orang yang beradab, insya-Allah, dan apakah 4 device yang Nabi SAW tinggalkan dekat kita, yang mana kalau kita komen di social media, kita dah boleh agak dah, ini tak boleh ni, ini tak beradab ni, ataupun mungkin kita nak sampaikan sesuatu dengan bos kita ataupun dengan tim kita, kita dah boleh nilai. Kita ada satu device, kita ada satu measurement macam mana kita nak bercakap, insya-Allah dengan beradab. Jadi tuan dan puan kena tunggulah. Okey, sebelum kita nak buka kita punya perbahasan petang ni Datin, jom kita recap apa yang telah kita pelajari last week lah kan. Last week kita telah bahas tentang kata-kata yang membakar semangat. Kita semua sedia maklum tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang kata-kata yang membakar semangat, ada di antara kita yang mungkin underestimate. Alah, tak payahlah, contoh isu Palestin ni kan, kita pumpam kita boleh buat apa? Jadi tuan dan puan, jangan sekali-kali underestimate kata-kata ni, sebab kata-kata ni dia boleh membakar semangat orang, insya-Allah. So that is why saya percaya dengan kata-kata ni lah kita berjaya boycott certain produk, dan alhamdulillah kita pun nampak kesan dia sekarang. Dan minggu lepas kita telah bahas apakah 5 ciri-ciri kata-kata yang insya-Allah dapat membakar semangat individu, semangat anak kita ke, semangat pasangan kita ke, semangat staf kita ke, ataupun semangat sesiapa saja. So apa dia 5 ciri-ciri kata-kata yang membakar semangat? Minggu lepas kita telah bahas. Yang pertama, suaranya kena jelas. Itu yang pertama. Dia tak boleh suaranya pun slow, kita pun macam dengar, tak boleh. So yang pertama, suara kita kena jelas, nak membakar semangat orang ni. Yang kedua, ianya mesti memberikan harapan.
Memberikan harapan kepada siapa? Memberikan harapan kepada si pendengar tu. Dan yang ketiga, kata-kata yang kita sampaikan mesti boleh digambarkan. Contoh mungkin anak kita nak membakar semangat anak kita. Kita bagi tahu, Along, mama nak, papa nak Along berjaya. Berjaya tu tak boleh digambarkan. Jadi kita nak satu-satu perkara yang boleh digambarkan. Along, papa yakin sangat for the next 5 years Along akan dapat pakai topi motorboard tu, dan Along akan dapat konvo dengan anugerah sekian-sekian. So again, yang ketiga adalah kata-kata yang boleh digambarkan. Yang keempat, dia berunsur empathy. Empathy ni bermaksud kita seolah-olah masuk dalam kasut dia. Dan yang kelima, kata-kata kita ada persamaan dengan orang tu. Dia mempunyai similarity. So insya-Allah sekiranya kita mempunyai kelima-lima ciri ni, kata-kata kita akan membakar semangat insya-Allah. Dan minggu lepas Datin kita telah bahas manusia ni bukanlah bekas yang kita perlu isi air, tapi manusia adalah sumbu yang kita perlu nyalakan. Yang ni yang saya nak bagi tahu. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan dan puan. Minggu lepas kita telah bahas manusia ni bukanlah bekas yang kita perlu isi air semata-mata, tapi manusia ni adalah sumbu yang kita perlu nyalakan. So bagaimana nak menyalakan sumbu-sumbu kita, especially kita sekarang umat Islam kan. So salah satu caranya adalah dengan kata-kata yang membakar semangat. So itu adalah apa yang telah kita bahas minggu lepas. So hari ni kita nak bahas tentang bercakap dengan adab. Kita semua sedia maklum yang bagi Datin dan pada sahabat-sahabat yang dihormati sekalian kan. Kita semua sedia maklum sekarang kita mempunyai banyak krisis. Ada krisis ekonomi, krisis makanan. Sekarang lagi sahabat-sahabat kita, saudara mara kita di Palestin, isu kemanusiaan, krisis kemanusiaan. Tapi kadang-kadang berapa ramai antara kita yang mempunyai ataupun terlepas pandang. Kita ada satu lagi isu, iaitu isu ataupun krisis adab. Dan bila kita sebut tentang adab ni kan, adab ni adalah satu perkara yang sangat penting. Bahkan ulama-ulama memberitahu adab ni dia seolah-olah tepung. Ilmu ni garam. Sekali lagi saya ulang tuan dan puan, ulama membahaskan bahawa adab ni dia seumpama tepung dan ilmu seumpama garam. Dan kalau dalam satu-satu adunan yang paling banyak mana Datin? Selalunya tepung lah kan. Tepung lah yang paling banyak dan garam tu sedikit sajalah. So point saya dekat sini adalah kita sebagai seorang leader, kita sebagai seorang ketua, kita sebagai seorang anak ataupun individu yang bakal dapat anak, insya-Allah bercakap dengan adab ni sangat perlu. Dan sebelum kita nak berhenti rehat, saya nak kongsikan satu kisah. Kisah ni terjadi Datin bulan lepas. So masa tu saya menghantar isteri saya ke satu majlis, ke satu yang dinamakan sebagai kolokium. So, kolokium tu bertempat di satu hotel di KL lah. So nak dijadikan cerita, masa saya sampai tu, sebab isteri saya sekarang sedang pregnant, jadi saya tolong bawakan barang dia lah. So masa saya bawakan barang dia, urus setia pada ketika itu bagi tahu, okey, puan punya ada bilik lah. So saya pun bantu isteri saya untuk bawa barang-barangnya ke bilik. So masa tu kolokium tu berada di level 1 di conference room dekat grand ballroom lah. Dan Datin, kolokium tu adalah satu event yang mana event tu menjemput pelajar-pelajar sekolah menengah di seluruh Malaysia. So setiap sekolah dia ambil dalam 3, 2 macam itulah wakil sekolah menengah. Dan the best part, yang bestnya, urus setia dan orang yang menjalankan program tu juga pelajar-pelajar sekolah menengah. Dan apa yang saya impress di sini dan sahabat-sahabat semua kan, bila kami nak check in, saya nak check in bilik isteri saya. So masa tu kami baru nak check in kan, adalah ada 3 orang masa tu, budak perempuan lah, ketuk setiap pintu. Dan saya percaya mereka adalah penganjur. Dia ketuk pintu. Assalamualaikum, jangan lupa breakfast pada pukul 9 ya, jangan lambat ya. Dia pergi bilik sebelah lagi, dia ketuk lagi, Assalamualaikum, jangan lupa breakfast pukul 9, jangan lewat ya. Dan masa dia melewati kami Datin, dia orang senyum, tiga-tiga perempuan ni senyum, budak perempuan ni senyum, dan dia kata Assalamualaikum. Saya pun kata Waalaikumsalam. So saya berpandangan tau dengan wife saya, budak-budak ni bagus kan. So diorang ada pilihan untuk lalu macam tu saja, tapi mereka memilih untuk memandang dan bagi salam. So saya pun kata ini kebetulan kot, saya kata macam tu kan. So selepas check in isteri saya, so kami pun ke bawah ke grand ballroom. Dan bila saya keluar dan isteri saya keluar daripada lift masuk ke grand ballroom, ada 3 orang lelaki pula. 3 orang lelaki pun sama juga. Saya percaya mereka adalah urus setia based on baju mereka. So bila lalu Datin,
kami berdiri, dia lalu depan kami, dia siap tunduk, dia tengok muka, dia bagi tahu Assalamualaikum. Tiga-tiga buat macam tu. Dia lalu, dia siap tunduk dan kemudian dia lalu depan kami lah. Saya kata, Masya Allah, inilah calon-calon menantu ni. So, soalan saya adalah, bayangkan kan, inilah anak-anak kita nanti. So, Masya Allah. So, sebenarnya inilah kualiti yang kita nak. Cumanya, macam mana kita nak hasilkan kualiti sebegitu? Kita akan tunggu perbahasan sekejap lagi. Tunggu, insyaAllah. Allahu'alam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal. Dan untuk waktu ini, bersama para pendengar, kita akan beri khas seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Beri khas seketika pada waktu ini, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Maafkan kami, Palestin. Jika darahmu dipaksa mengalir di bumi sendiri dan kering di sejat mentari. Tulangmu bersepai di bedil serakah Zionis. Jerit pekikmu bergema di dada langit. Hilai tawamu ditelan bom dan fosfor putih. Jiwa kami sedang berpadu dengan nafsu, bercinta dengan dunia sambil beramal. Pohon restu untuk bahagia nanti. Maafkan kami, Palestin. Andai pecah peti suaramu memanggil nama Tuhan, putus salur darahmu berkorban demi Tuhan. Kami juga sedang berperang dengan nafsu yang lebih besar dari jihadmu, Palestin. Maafkan kami, Palestin. Perang kita berbeza medan. Kami sibuk berasak di sini. Dikau digasak sana sini. Bila hanya doa mampu dihantar pengganti kami, senjata terkuat kita, hantarkan kembali doa buat kita berjaya bersama-sama. Maaf dari Palestin. Maaf dari Palestin. Zaki Johari. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Tariq An-Nur, dan Alhamdulillah masih bersama Tuan Rizal Rashid, Jurulatih Komunikasi kita untuk petang ini, masih membincangkan tentang bercakap dengan adab. Itulah bila dah Tuan Rizal sebutkan tadi, seronoknya, sejuk hati kan bila kita tengok anak-anak seperti ini. Padahal perkara ni fitrah, Tuan. Tapi kadang-kadang mungkin situasi atau bi'ah yang mereka media sosial dan sebagainya, kita dah ajar anak-anak dengan baik, tapi keluar lain. Bagaimana, Tuan? So, terima kasih yang bagi Datin. Betul apa yang Datin mention tadi, bila kita sebut tentang adab ni adalah fitrah. Mungkin ada yang kata fitrah ni apa dia? Fitrah ni maksudnya nak senang faham lah. Satu hari, kalau lah bayangkan saya dengan yang bagi Datin bercakap di konti ataupun mungkin di meja makan, tiba-tiba saya ambil pen ni, saya baling ke Datin tanpa apa-apa
sebab pun. So saya nak tuan-tuan dan puan berikan respon. Apa perasaan anda kalaulah macam contoh saya kan, sekali lagi saya bercakap dengan yang bagi Datin kan, saya tiba-tiba ambil pen ni dan saya baling ke Datin. So mungkin ada di antara kita yang kata macam Tuan Rizal ni dah kenapa? macam tak sopannya kan, macam tak patutnya kan. So saya yakin dan percaya semua pun mempunyai pandangan sebegitu. Walaupun kita dibesarkan daripada family yang berbeza, walaupun kita mempunyai education yang berbeza, tapi kita mempunyai perasaan yang rasa macam tak patut Tuan Rizal buat macam tu. So sebenarnya itulah dinamakan fitrah. Jadi bila Datin mention tadi, sebenarnya adab ni fitrah. Betul. Sebenarnya adab ni adalah fitrah kita. Dan tuan dan puan, bila kita sebut tentang bercakap dengan adab, jom kita define dulu sebelum kita nak bagi apakah 5 ciri-ciri utama orang-orang yang beradab, insya-Allah. So definisi yang kita nak bahas pada petang ni adalah definisi yang dibawa daripada Kamus Dewan lah, yang bagi Datin kan. So bila kita sebut tentang adab, adab ni apa maksudnya? Adab ni adalah satu tingkah laku serta tutur kata yang halus ataupun sopan, ataupun budi bicara, budi pekerti yang halus ataupun kesopanan. Dan bila kita sebut tentang sopan kan, kadang-kadang kita ada satu grey area, betul Datin? Kita rasa macam aku dah sopan ni, tapi orang masih kata macam dia ni macam tak sopan langsung lah. Jadi kita nak measure sopan itu bagaimana. Kita nak measure supaya perkataan-perkataan kita, perlakuan-perlakuan kita, insya-Allah kita boleh kategorikan dalam kategori beradab, insya-Allah. So itu adalah definisi adab. Yang kedua adalah tentang bercakap, dan kita semua sedia maklum kepada rakan-rakan yang mempunyai ataupun yang mengikuti kita punya Tariq An-Nur daripada bulan 6 tempoh hari kan. Bila kita sebut tentang bercakap, ada 3 komponen dalam bercakap. Yang ni tuan dan puan boleh tulis lah. So bercakap ni bukan semata-mata perkataan kita tuan dan puan, tapi bercakap ni dia ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah perkataan ataupun words, dan perkataan ni sebenarnya hanya 7% saja dalam komponen bercakap Datin. Yang kedua adalah tone of voice ataupun suara kita, lontaran suara kita. Dan lontaran suara kita, dia punya peratusan hanya 38%. Dan sebenarnya yang paling banyak dalam bercakap ni adalah non-verbal. Non-verbal ni perkara yang bukan perkataan lah. So non-verbal ni ada 55%. Dan kita semua sedia maklum, non-verbal ni dia ada 4 subkomponen. Yang pertama kita punya ekspresi muka, yang kedua kita punya bahasa badan, yang ketiga kita punya emosi, yang keempat kita punya attire, penampilan kita. Mungkin ada yang kata, ya Allah pening lah mana satu. Tak apa, slow-slow So again, bila kita sebut tentang bercakap, tuan dan puan, bercakap ni bukan perkataan kita sahaja. Bercakap ni konsis ataupun terdiri daripada 3 komponen utama. Yang pertama adalah perkataan, words. So berapa peratus tuan dan puan? 7%. So anda boleh tulis perkataan hanya 7% saja. Yang kedua adalah suara, tone of voice. So suara ni sebenarnya dalam kita punya perkataan kita ataupun komunikasi kita hanya 38% suara. Dan bila kita sebut tentang bercakap ataupun komunikasi, yang paling besar sebenarnya adalah non-verbal. So non-verbal ni ada 55%. Maksudnya kalau kek tu dia lebih separuh. Dan bila kita sebut tentang non-verbal ni dia ada 4 subkomponen ataupun 4 pembahagian pecahan-pecahan komponen. Yang pertama adalah ekspresi muka, yang kedua adalah bahasa badan, body language, yang ketiga adalah kita punya emosi, dan yang keempat adalah penampilan kita. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang bercakap, sebenarnya bukan percakapan itu saja yang kita perlu jaga. Mimik muka itu pun kita perlu jaga. Bayangkanlah, bila kita bos kita tanya, kita punya, you all punya proposal dah siap? Kita pun menjebik macam ni. Dah. So again, adakah ianya beradab? Of course. Tak kan? Cuma mungkin ada yang define, okey apa? Tak apa. Nanti kita akan bahas macam mana kita nak define adab itu macam mana, insyaAllah. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang bercakap dengan beradab ni kan, kita semua sedia maklum kan, Islam berkembang itu, kita ada satu tajuk lah kalau di universiti, peradaban Islam. Islam itu berkembang, salah satu sebabnya adalah adab. Betul tak, Tin? Bagaimana Nabi SAW menunjukkan kita adab muamalah, adab bercakap, adab menegur, adab dalam menuntut ilmu. So bila adab-adab itu berkembang, orang akan, wow, ini rupanya Islam. In fact sekarang pun Datin, sebenarnya kan kita sekarang ni free Palestin kan, Palestin. Tapi at certain point sebenarnya Palestin telah
membuka mata kita. Dan kita semua sedia maklum tuan dan puan, ada ramai influencer ataupun pempengaruh di luar sana yang melihat, Masya Allah, bagaimana umat Islam di Palestin, dia punya faith itu sangat teguh sampai dia buka Quran, bila dia buka Quran dapat hidayah dan syahadah, Masya Allah. So itu adalah perkara-perkara yang mengait dengan adab. Dan bila kita sebut tentang adab kan, kita nak tahu how to. Kita nak jadi orang beradab ni. So soalan dia macam mana? Jom kita bahas sama-sama. Dan kepada rakan-rakan yang ada pen dan kertas, ambil pen dengan kertas. Tapi kepada rakan-rakan yang sedang mungkin memandu, mungkin boleh tengok siarannya selepas ni lah. Ataupun mungkin ada isteri dekat sebelah, yang tolong catat dekat telefon kan. So jom kita bahas sama-sama apakah 5 ciri-ciri utama orang beradab supaya perkara ni terinstall dalam badan kita. So yang pertama, ciri-ciri utama orang beradab, santun dalam bercakap. Alright. So yang pertama, santun dalam bercakap. Anda boleh tulis di ruangan komen. Terima kasih Tuan Azinuddin kan. So terima kasih Puan Sarbiah dan rakan-rakan kan. So yang pertama, ciri-ciri yang pertama, orang yang beradab adalah santun dalam bercakap. Apa maksud santun dalam bercakap? Yang paling utama adalah dia tidak merendahkan orang. Dan tuan dan puan, orang-orang yang santun dalam beradab ni, dia tak lokek kata-kata terima kasih dan minta maaf. So sekali lagi saya ulang tuan dan puan, ciri-ciri yang pertama, orang-orang yang beradab adalah mereka santun dalam bercakap. Dan bila kita sebut tentang santun dalam bercakap ni, first kali yang paling kita nak tengok ataupun yang paling kita nak kawal adalah mereka ataupun kita tidak merendahkan orang. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kata-kata terima kasih dan juga maaf sering digunakan. So itu adalah yang pertama. So tuan-tuan dan puan, tulislah santun dalam bercakap, dan ciri-cirinya adalah tak merendahkan orang lain. Dan yang kedua adalah kata-kata terima kasih dan minta maaf tu sering digunakan. Itu adalah ciri-ciri utama yang pertama. Yang kedua tuan dan puan, ciri-ciri utama orang-orang yang beradab dalam bercakap ni adalah keterbukaan terhadap pendapat orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya mereka terbuka dengan pandangan orang lain. Maksudnya kalaulah macam contoh, saya kurang bersetuju dengan pendapat yang bahagi Datin Muna, saya okey, maksudnya kita berlapang dada. Tapi again lah, dia adalah perkara-perkara yang tidak melibatkan hukum syarak lah kan. So point saya adalah, kita kena faham, saya, Datin Mona, Cik Puan Dia kita, Puan Sarifah, Tuan Azinuddin, Puan Sarbiah, kita mempunyai perspektif yang berbeza-beza. Jadi kita kena bersedia menerima pendapat orang lain. Jadi kita kena terbuka dalam menerima pendapat orang lain. Itu adalah yang kedua. Alright. So itu ciri yang kedua. Dan ciri yang ketiga tuan dan puan, ciri yang ketiga yang ni yang agak mencabar sikit lah tapi again saya yakin dan percaya kalau kita bermujahadah lah dan kita doa, mudah-mudahan kita dapat mengawal diri kita dan reaksi kita. So ini adalah yang ketiga. So yang ketiga adalah kita dapat mengawal diri dan reaksi. Reaksi terhadap apa Datin? Reaksi terhadap situasi-situasi sukar. Contoh kita marah ni. Pernah satu kali tu kereta saya kena double park lah Okey, sabar. Kata kita nak kawal kemarahan kan. Kita nak ubah kata kita nak berkomunikasi dengan baik kan. Sebab saya percaya kita selalunya Datin, ini prinsip ataupun ini salah satu kata-kata yang saya percaya lah selalunya kita akan diuji dengan apa yang kita perjuangkan. So kita memperjuangkan ekonomi, kita memperjuangkan komunikasi kan. So kau kena test dengan komunikasi kau. So dah lah, kita nak cepat kan. So kita pun tin instead of ten macam tu. So again, yang ketiga adalah kita perlu dapat mengawal diri dan reaksi semasa kita marah, dan masa bila tuan dan puan, masa kita sedang berdebat. Saya kan tuan dan puan sedang menonton satu podcast ni. Saya tak nak sebutlah nama podcast tu kan. Tapi podcast ni sangat bagus, dan podcast ni antara podcast yang paling mendapat viewer paling tinggi lah viewernya di Malaysia sekarang. Dan baru-baru ni podcast tu dia menampilkan ada seorang kira leader di negara kita lah. Dan kita lihat ada certain pandangan antara host dengan juga tetamu ni, tetapi mereka sangat, Masya Allah, mereka sangat terbuka, berlapang dada, dan reaksi
yang kita tonton tu kita nampak macam wah profesional dan beradabnya orang ni kan. So itu adalah yang ketiga. Maksudnya kita perlu dapat mengawal diri kita dan reaksi kita masa kita marah ataupun masa kita sedang berdebat. Right? Dan tuan dan puan, yang keempat, yang ni yang paling penting lah, especially kepada orang-orang yang umurnya tak muda lah Ustaz Amin kata bukan tua tak muda lah macam saya ni lah kan. So maksudnya kadang-kadang bila kita ditegur oleh staff, bila kita ditegur oleh orang, bila kita ditegur, mungkin ada orang tonton social media kita, dia komen, sepatutnya you buat macam ni lah. Kita pun kata siapa yang terror ni, aku ke you kan. So again, so yang keempat ni, kita kena sedia belajar dengan orang lain. Jadi kita semua sedia maklum tuan dan puan, bila kita sebut tentang pembelajaran ni kan, sebenarnya pembelajaran ni bersifat dinamik. Saya sebenarnya sedang belajar dengan Datin juga. Saya juga belajar daripada Puan Zarina, Puan Dia, Puan Sarifah. Kita semua belajar each other. Cuma kadang-kadang kita sebagai orang yang lebih berusia ni, bila orang muda menyampaikan sesuatu, ya ke dia ni. Dan saya teringat kata-kata Ustaz Amin, Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin. Kata Ustaz Amin, dia kata jahil akan datang bila datang dua perkara. So apakah dua perkara tu tuan dan puan? First kali, jahil akan datang bila kita stop menuntut ilmu. Dan yang kedua, jahil akan datang bila kita rasa diri kita berilmu. Jadi kalau kita rasa dia ni ya ke, so hati-hati, sebab kalau kita dan rasa diri kita berilmu, takut-takut jahil datanglah. So itu adalah yang keempat, sedia belajar dengan orang lain. Dan yang terakhir sebelum kita break insya-Allah, so kita guna teknologi dengan santun. Apa maksud guna teknologi dengan santun? Maksudnya kita WhatsApp, kita komen di social media, ataupun kita mungkin membuat podcast kita, live kita di social media dengan santun. Kita tak nak nanti, sebab gila, kita contoh live stream Natin kan. Live stream ni mungkin 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Kalau lah sekarang ni kita huha-huha, cucu kita nampak kan, ni atuk awak ni yang orang Kelantan kata terbola kan. Terbola ni maksudnya tak proper lah, macam ini ke atuk awak. So bayangkan punyalah dekat mana kita nak letak muka kita. So yang kelima, again tuan dan puan, kita guna teknologi dengan santun. So macam mana guna teknologi dengan santun, kita sambung sekejap lagi. Tunggu insya-Allah. Allahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal untuk waktu ini. Kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011290040004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi, kembali selepas ini. Tu setia bersama kami, Hadiah di Destinasi IKIM. Negeri Sembilan 102.7. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wa la quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Johor Bahru 106.2 FM. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala, kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM menemani anda untuk rancangan Tariq An-Nur pada petang ini. Masih bercakap dengan anda bersama Jurulatih Komunikasi kita Tuan Rizal Rashid. Ada sambungannya bersama Tuan Rizal untuk waktu ini dan kita banyak soalan Tuan Rizal. InsyaAllah kita sebentar saja lagi kita buka Q&A. Silakan. Terima kasih. Okey Datin, saya perasan rakan-rakan kita tolong tulis, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih kepada rakan-rakan. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang sebaiknya, insyaAllah. So tadi kita telah bahas ada 5 ciri utama orang beradab. So jom kita recap. Yang pertama, santun dalam bercakap. Yang kedua adalah keterbukaan terhadap pendapat orang lain, dan yang ketiga adalah mengawal diri dan juga reaksi masa kita marah ataupun masa kita berdebat. Dan yang keempat, kita sedia belajar daripada orang lain walaupun orang tu mungkin lebih rendah daripada kita ke, ataupun mungkin staf kita ke, ataupun lebih muda daripada kita. Dan yang kelima adalah kita guna teknologi dengan santun. Apa maksud saya guna teknologi dengan santun? Maksudnya, contoh cara kita WhatsApp, cara kita komen, cara kita nak menyampaikan pandangan kita di komen-komentar, Masya Allah. So, saya nak share ada satu teknik lain. Kadang-kadang, Datin, bila kita me-WhatsApp orang, kita ada tendensi tersalah faham, misinterpret kan. Jadi saya nak kongsikan dengan tuan dan puan, sekiranya kita nak menyampaikan sesuatu dengan santun, berkomunikasi melalui teknologi dengan santun ni, tuan dan puan, yang ni anda boleh tulis lah. Ada 2 teknik, ada 2 tips. So apa caranya, apa tipsnya berkomunikasi dengan santun melalui teknologi ni? Tips yang pertama, sekiranya anda nak berkomunikasi dengan seseorang melalui teknologi, tak kisahlah sama ada WhatsApp ke ataupun social media ke, di ruangan komen ke, first kali kita kena panggil dia dengan panggilan hormat. Apa maksud panggilan hormat? Contohnya tuan, puan, kalau macam contoh Datin Mona, yang bagi Datin, Datuk, Encik, ataupun Cik Puan dan seumpama dengannya. So itu adalah panggilan hormat. Dia berbeza dengan panggilan mesra ya Datin. Panggilan mesra ni adalah bro, sis, babe, contoh lah. Contoh. So kalau kita biasa dengan orang tu, it's okay. Tapi kalau kita tak biasa lagi ataupun first time dengan dia, so kita pastikan kita memanggil ataupun menulis, berkomunikasi dengan menggunakan panggilan hormat, bukan panggilan mesra. Itu yang pertama. Yang kedua, tips kedua, santun dalam bercakap melalui teknologi ni adalah kita letakkan kata ganti nama orang tu di belakang. So sekali lagi saya ulang, tips yang kedua, santun dalam berkomunikasi melalui teknologi ni ataupun melalui apps ni, kita letakkan kata ganti nama orang tu di belakang ayat. Contoh, saya bagi tahu dengan Datin, Assalamualaikum, petang ni topiknya adalah bercakap dengan adab ya Datin. Saya letakkan Datin dekat belakang tu. So again, tuan dan puan, kalau kita letakkan kata ganti nama orang tu di belakang ayat, insya-Allah kita akan kelihatan beradab, insya-Allah. Okey, saya nak tuan-tuan dan puan tulis mana satu yang anda lebih rasa okey, A ataupun B. Kalau saya kata A macam ni, Assalamualaikum, saya dah hantar proposalnya ya. Itu A. Okey, kalau B, saya kata, Assalamualaikum, saya dah hantar proposalnya ya tuan. Mana satu yang anda rasa lebih beradab, A ataupun B? Anda boleh komen di ruangan chat. Dan again, saya yakin dan percaya, insya-Allah kita nak tunggu rakan-rakan kita. Thank you so much Tuan Fikri, Puan Afiza kan. Semua jawab B, Puan Sarbia, Puan Roskia. Sebabnya kita letak kata ganti nama tu di belakang. So, poin saya adalah guna teknologi dengan santun ataupun berkomunikasi dengan menggunakan teknologi dengan santun adalah bila kita bercakap, first kali kita menggunakan kata ganti nama, panggilan hormat, dan yang kedua kita letak kata ganti nama tu di hujung ayat, insya-Allah. So itu adalah yang kelima, insya-Allah. So mungkin ada saya nampak dekat sini ada soalan-soalan, insya-Allah yang kita nak raikan, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih tuan, dan ada soalan di WhatsApp konti 0112900404 dari Perak. Muhammad Khair bertanya, soalan saya ialah apakah bercakap dengan suara yang kuat itu dianggap sebagai tidak beradab, atau mungkin dianggap beradab bagi kategori bercakap kuat dalam
konteks tertentu. Keduanya, apakah situasi konteks antara dua orang yang agak berbeza pandangan tertentu sehingga mereka berdua berbalah dan berlengkar secara kupasan pandangan yang berbeza. Itu tergolong dalam komunikasi yang tidak beradab atau bagaimana? Okey, saya nak jawab soalan yang pertama. Soalannya adalah apakah bercakap dengan suara yang kuat itu dianggap sebagai tidak beradab? Okey, betul. Sebenarnya dia bergantung kepada konteks ataupun event itu sendiri. Kadang-kadang kita sebagai seorang cikgu yang nak menyampaikan sesuatu dengan anak murid kita pula ada je satu. So tak adalah kita assalamualaikum murid-murid. Oh, memang tak jadi ya. So again, kita boleh tinggikan suara kita dan meninggikan suara di tempat yang betul, insya-Allah dia tidak consider sebagai tidak beradab. Dan insya-Allah di akhir nanti kita akan kongsikan apa ciri-ciri di mana kita nak tinggikan suara, di mana kita patut slowkan suara. Yang tu kita akan jawab insya-Allah sebentar saja lagi. Dan keduanya, apakah situasi konteks antara dua orang yang agak berbeza pandangan sehingga mereka berdua berbalah dan bertelingkar secara kupasan pandangan yang berbeza, itu tergolong dalam komunikasi yang tidak beradab. Jika sekiranya ada seseorang tu ataupun ada dua pihak tu bertelagah ataupun ada argument, pada saya ianya tidak dikatakan sebagai tidak beradab. Alright. Kecuali mereka menyampaikan satu-satu kata-kata yang merendahkan. Kau apa tahu? Aku ni dah sekian-sekian tau. So again, kalau sekiranya kedua-dua pihak tu tidak merendahkan each other, itu pada saya tidak consider as tidak beradab. Allahu'alam. Baik Tuan, Alhamdulillah. Dan kita ada satu soalan pada petang ini daripada Sabariah bertanya, bagaimana nak berhadapan dengan orang yang kurang santun bila berbicara? Alright, Puan Sarbiah, terima kasih. Satu soalan yang sangat luar biasa. Saya sangat percaya kita tak boleh ubah orang, so kita hanya boleh ubah diri kita. Jadi bila kita berhadapan dengan orang yang kurang santun bila berbicara, kita kena santunkan diri kita. Dan percayalah tuan dan puan, sekiranya kita melakukan sesuatu yang fitrah, insya-Allah kita akan menjadi kembali fitrah dan orang-orang yang sekeliling kita akan juga fitrah. Nak senang faham kan, Datin? Ini ibu-ibu kita dululah. Kalau tuan dan puan ingat ni dulu kan, dulu masa mungkin tahun 70-an, 80-an, mungkin hijab ni dia macam ada certain wanita yang tak berhijab lagi. Tapi dah sekarang ni kita nampak pula orang yang tidak berhijab tu nampak pelik kan. So again, saya yakin dan percaya insya-Allah kalau kita semua santun, insya-Allah orang-orang yang kurang santun ni akan rasa macam malu sendirilah. Dan saya teringat kata-kata seorang murabbi lah, yang dia kata kalau jahat dibalas jahat itu dendam. Kalau baik dibalas baik itu fitrah. Tapi kalau jahat dibalas baik itu sunnah. Sekali lagi saya ulang, kalau jahat dibalas jahat itu dendam. Kalau baik jahat dibalas baik itu baik dibalas baik itu fitrah. Kalau jahat dibalas baik itu sunnah. Masya-Allah. So mudah-mudahan kalau orang kurang santun dengan kita doakan dia insya-Allah, tapi kita bercakap dengan santun, mudah-mudahan fitrah itu kembali kepada dia. Allahu a'lam. Terima kasih Tuan. Dan ada satu soalan lagi, Azinuddin bertanya, bagaimana cara yang sopan untuk bagi komplain kepada orang lain sedangkan masa itu kita rasa kita di pihak yang betul? Okey, terima kasih. Saya bila tanya bila kita sebut soalan Tuan Azinuddin ni kan, bagaimana cara yang sopan untuk kita komplain ataupun menyampaikan sesuatu lah kepada orang lain sedangkan masa tu kita rasa kita berada di pihak yang betul. Ada dua cara. First kali kita kena PM tepi. Ataupun maksudnya kita kena secara one to one lah. Saya teringat ada dua kejadian Datin. First kali ada seorang PM tepi saya. Dan saya nampak sangat gaya bahasa dia sangat santun dan saya sangat respect orang ni. So masa tu saya ada satu posting. So bila saya punya post di social media saya, so saya pun balas lah, terima kasih. Dan kemudian ada satu PM tepi, dia kata, Assalamualaikum Tuan Rizal, saya cadangkan daripada Tuan komen di ruangan komen Tuan sebut terima kasih. How if Tuan sebut jazakallahu khairan jaza, maksudnya Tuan mendoakan, mudah-mudahan bila Tuan doakan, malaikat doakan Tuan. So saya pun kata terima kasih Tuan, Masya Allah. Dan the best part, dia PM saya, dia tak letak di ruangan komen. Jadi
komen saya yang pertama untuk soalan Tuan Azinuddin, kita kena nasihatkan dia secara one to one, bukan di khalayak ramai. Yang kedua, kita kena bagi logik kita. Kenapa? Kita kena beritahu apakah perspektif kita dan apakah logik kenapa kita mempunyai pandangan sebegitu. Kenapa kita rasa jawapan kita lebih betul. Allahu a'lam. Baik. Alhamdulillah. Satu lagi soalan Tuan dari Yasir Arafat bertanya, kalau kita bercakap secara tidak bersemuka yang tiada tonasi dan non-verbal seperti WhatsApp group, komen media sosial dan sebagainya, bagaimana untuk nampak lebih beradab? Masya-Allah. So soalan daripada Tuan Yasir, kalau bercakap secara tak bersemuka kan, especially WhatsApp group kan. So ini saranan saya tuan dan puan. Kalaulah macam contoh perkara-perkara yang melibatkan informasi yang panjang, saya sangat sarankan untuk kita menggunakan voice message. Sebab kalau kita tulis panjang-panjang, kita takut orang tersalah interpretasi lah. So kalaulah macam contoh kita tak nak juga, so kita letakkan di hujung ayat tu kata ganti nama orang yang kita nak tujukan message tu. Contoh, Assalamualaikum tuan, jangan lupa malam ni kita ada usrah di Masjid As-Salam Puchong ya tuan. Tuan Yasir, contoh. So kita letakkan kata ganti nama tu di hujung ayat, ataupun kita boleh letakkan emoji juga, emoji kita senyum, ataupun emoji yang menunjukkan kita happy lah. So Allahu a'lam. Baik Tuan, mungkin soalan terakhir pada petang ini dari YouTube ni. Nur Azizah bertanya, adakah diam dapat membantu menyelesaikan konflik? Okey, terima kasih Puan Nur Azizah kan. Bila kita sebut tentang diam dalam menyelesaikan konflik, sebenarnya diam tidak diam dalam konteks kita tak bercakap apa-apa, sebenarnya tidak akan menyelesaikan apa-apa konflik. In fact, diam ni juga akan membuatkan persepsi orang lain akan tambah buruk. So that is why ada certain part kita perlu explain. Dan bila kita sebut tentang menyelesaikan konflik, saya sangat yakin kita kena berkomunikasi, dan komunikasi dengan beradab insya-Allah akan dapat menyelesaikan konflik kita. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak soalan tuan, tapi mungkin itu kesempatan yang kita ada untuk waktu ini. Tinggal sedikit masa lagi untuk pesanan terakhir dan kata-kata, silakan. Okey, terima kasih. So tuan dan puan, kita nak tutup dengan satu hadis. Ada satu hadis riwayat Ahmad, nombor hadis 22211. Sekali lagi tuan dan puan, saya ulang, ada satu hadis riwayat Ahmad, nombor hadisnya 22211. So daripada hadis ni kita dapat tahu, satu hari ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW, dan pemuda ni dia seolah-olah cakap macam ni, Datin. Dia kata, wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. So masa tu sahabat marah lah kan. Dia macam, kenapa macam seolah-olah tak sopan kan dengan Nabi kot. So Nabi SAW tenangkan, dan kemudian dipanggil pemuda tu, dan kemudian dia pun tanya pemuda tu beberapa soalan. So kita ringkaskan sahaja. Nabi SAW tanya soalan, dia kata gini. Dia kata, kau nak tak kalau ibumu dizinai orang? So orang tu kata, tak nak wahai Rasulullah. So sama juga dengan orang lain. Orang lain pun tak nak ibu mereka dizinai. Dan kemudian Nabi SAW tanya soalan kedua, nak tak kalau saudari ataupun anak-anak perempuanmu, putrimu dizinai orang? So again, lelaki tersebut tak nak ya Rasulullah. Dan kemudian Nabi SAW beritahu, sama juga dengan orang lain, tak nak anak mereka dizinai orang. Lalu Nabi SAW tanya soalan ketiga, dia kata, kau nak tak kalau makcik sebelah ayah dizinai orang? Lalu pemuda tu kata, tak nak ya Rasulullah. Dan again, sama juga dengan orang. Dan last sekali, nak tak kalau saudari kandungmu ataupun adik ke akak ke dizinai orang? So pemuda tu kata, tak nak ya Rasulullah. So tuan dan puan, kesimpulan daripada hadis ni memberitahu, bila kita nak bercakap dengan adab, sebenarnya ada tools yang kita boleh measure. So toolsnya ada 4. Maksudnya kalau kita nak bercakap dengan adab, kita tengok kan, kalau kita bercakap dengan ibu kita, kita nak tak bercakap macam tu? Ataupun kalau kita nak bercakap dengan anak perempuan kita, kita nak tak orang ataupun kita bercakap dengan macam tu dengan anak perempuan kita? Ataupun dengan adik ataupun kakak kita? Sebelum kita nak melontarkan kata-kata lah, ataupun sebelum kita nak komen-komen lah, kalau kita nak komen, agak-agak kalau orang komen macam tu dekat kakak kita, ibu kita, anak perempuan kita, kita nak tak? Ataupun kepada makcik kita. So ada 4 measurement, ada 4 tools. Yang pertama ibu, yang kedua anak perempuan, yang ketiga adik ataupun kakak kita, yang keempat makcik. So kita tanya diri kita, kalaulah orang cakap dengan mak kita, kita marah tak?
Kalau kita marah, jangan cakap dekat mak orang ataupun jangan cakap dengan orang. Marah tak orang, kalau kita komen ni dekat anak dia, kalau kita rasa macam tak selesa, jangan buat benda tu. So again, sebagai kesimpulannya, ada 4 tools, ada 4 measurement yang hati-hati ataupun yang insya-Allah kalau kita ambil 4 ni, insya-Allah mudah-mudahan kita akan menjadi seorang yang beradab. Yang pertama, kata-kata kepada ibu kita. Yang kedua, kata-kata kepada anak perempuan kita. Yang ketiga, kata-kata kepada adik ataupun kakak kita. Dan yang keempat, ada kata-kata kita terhadap makcik kita. So kalau keempat-empat ni kita tak nak, so jangan buat perkara ni dekat orang lain. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Di akhir ni terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Rizal Rashid atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 7 Jamadil Awal 1445 Hijriah 20 November 2023. Kota Kinabalu 5.59 minit petang, Tau 5.54 minit petang, Laratu 5.50 minit petang, Kuching 6.28 minit malam, Miri 6.9 minit malam, Kangak Lusta 7 malam, Pulau Pinang 7.1 minit malam, Ipoh 7 malam, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam Seremban 6.59 minit petang, Bandar Melaka 6.58 minit petang, Johor Bahru 6.53 minit petang, Kuantan 6.54 minit petang, Kuala Terengganu 6.50 minit petang dan Kota Baru 6.53 minit petang. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ayo serta e-kempen jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Masin Alias dalam berita IKIM. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama pelbagai agensi komited melaksanakan agenda dakwah kepada masyarakat Islam khususnya di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan menerusi program pengukuhan dan kefahaman Islam serta kebajikan. Jawi dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan penekanan diberikan terhadap usaha pengislahan masyarakat melalui metodologi dakwah bil lisan dan dakwah bil hal kepada semua lapisan masyarakat termasuk golongan orang kurang upaya OKU. Menurut Jawi, program khusus yang dilaksanakan kepada golongan itu sejak 2000 meliputi kategori OKU pelihatan dan pendengaran yang bertujuan memberikan kefahaman ilmu fardu ain, bimbingan asas membaca Al-Quran dan pengukuhan institusi keluarga ke arah penghayatan Islam yang syumul. Polis akan mengambil tindakan